Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tentang pemanasan global. Saya, Nunadira Syazwani binti Muhammad Syarizal. Saya Nurfatia binti Arfazli. Saya Kisina Balkis Patricia binti Syafi'i. Dan saya Cik Nur Insya binti Masto. Maksud pemanasan global ialah suhu bumi yang meningkat secara berterusan. Pemanasan global ialah kesan rumah hijau, penipisan lapis ozon, penggunaan klorofluorokarbon iaitu peti ais dan penghawa dingin, sinaran ultra ungu sampai terus ke permukaan, pembakaran bahan api fosil ataupun pembakaran semula jadi iaitu daripada bencana alam. Selain itu, aktiviti dan kegiatan manusia yang tiada terhadnya. Hai, saya nak menerangkan pasal kesan akibat pemanasan global. Pertama iaitu tanah menjadi tandus menyebabkan hasil pertanian berkurang. Dan kedua, kadar hujan berkurangan kerana kemarau menyebabkan proses sejatan tidak mempunyai wap air untuk membentukkan awan yang tebal. Ketiga, peningkatan paras air laut yang tinggi. Dan keempat, ancaman hidupan laut. Kesianlah ancaman hidupan laut ni mati sebagai bahan kimia yang daripada kilang terus masuk ke laut. Yang kelima, perubahan habitat. Dan keenam, gangguan cuaca. Itu saja. Pemanasan global dan perubahan iklim benar-benar berlaku dan memerlukan perhatian tinggi dalam menanganinya. Secara semula jadi, gas rumah hijau terdiri daripada wap air, sejumlah kecil gas karbon dioksida, metana dan nitrogen dioksida. Cara pertama untuk mengurangkan pemanasan global dan perubahan iklim ialah mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Pembakaran bahan api fosil seperti bahan api premium dan diesel menghasilkan gas karbon dioksida sebagai gas buangan. Jika pengangkutan tersebut menggunakan jumlah minyak yang banyak, maka karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfera juga semakin banyak. Akibatnya, pemanasan global akan menjadi lebih teruk. Oleh itu, pengangkutan bahan api fosil perlu dikurangkan. Kurangkan penggunaan kereta persendirian dan gunakan pengangkutan awam seperti bas, kereta api, monorel dan sebagainya. Satu lagi cara untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil ialah dengan menggunakan pengangkutan yang tidak menghasilkan karbon dioksida sebagai gas exhaust. Contohnya menggunakan basikal, kereta hybrid, kereta hidrogen dan yang lain-lain lagi. Cara kedua pula ialah menggunakan tenaga alternatif. Cara kedua untuk mengatasi pemanasan global ialah beralih kepada tenaga alternatif. Manusia sebenarnya boleh menggunakan tenaga alternatif untuk menurunkan statistik punca pemanasan global. Penggunaan tenaga alternatif yang boleh dikembangkan harus dilaksanakan segera di seluruh dunia. Wahai kuasa fosil mesti segera digantikan dengan tenaga bersih seperti cahaya matahari, angin, air, panas dan biomasa. Sumber-sumber tenaga sebenarnya banyak tetapi tidak dapat digunakan secara optimal. Dan yang terakhir ialah jangan memotong pokok di hutan secara rawak. Seperti yang sudah kita ketahui, pokok adalah tumbuhan yang boleh menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Dengan mengurangkan pembalakan haram, kita juga memainkan peranan dalam memelihara dan memelihara hutan yang kita semakin fokus. Hutan adalah elemen yang sangat penting untuk memelihara kerana salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia serta menyeimbangkan ekosistem. Hutan, terutamanya yang belum diteroka oleh manusia, mempunyai keseimbangan ekosistem yang sangat baik sehingga banyak haiwan dan tumbuh-tumbuhan hidup dan bertahan dari pengaruh persekitaran luar. Sekian, terima kasih. Saya pula akan membentangkan statistik pemanasan global. Antara kesan-kesan pemanasan global ialah kesan rumah hijau, pulau haba bandar, hujan asid dan kemarau. Pada tahun 2016, di isytihar NASA, NOAA dan UK Met Office sebagai tahun terpanas mengatasi 2015.
kesan El Nino menyumbang 1/3 daripada peningkatan suhu 2016. 0.87 darjah Celsius ialah purata peningkatan suhu global. Ini ialah statistik pemanasan global daripada tahun ke tahun. Ini ialah statistik pemanasan global daripada tahun 1880 sehingga tahun 2010. Bermula daripada tahun 1880, negatif 0.1 darjah Celsius dan meningkat sehingga 0.7 darjah Celsius pada tahun 2010. Saya akan membentangkan statistik perubahan iklim. Perubahan iklim merujuk kepada perubahan signifikan statistik dalam purata keadaan iklim ataupun kepelbagaiannya. Untuk jangka masa yang panjang, biasanya dekad atau lebih. Perubahan iklim berlaku mungkin kerana proses semula jadi dalaman bumi, pendorong luaran ataupun perubahan antropogenik terus-menerus dalam atmosfera bumi. Ini ialah statistik perubahan iklim. Purata suhu di dunia akibat perubahan iklim mencatatkan pada tahun 1981 iaitu 23 darjah Celsius dan meningkat sehingga ke tahun 2006 iaitu 28 darjah Celsius. Saya nak tanya akak, apa pendapat akak cara mengatasi pemanasan global? Pemanasan global. Dia banyak aspek-aspek macam mana tu? Macam untuk mengatasi pemanasan global daripada bahan kimia terus ke ke laut, tebang pokok berluasa, Kalau macam tu memang susahlah bagi kita kan dekat sini kan, kalau macam diorang buat penerbangan ke apa semua kan. Pemanasan global ni dia kira dia merangkumi banyak benda sebenarnya, benda tu kan. So kalau macam bagi akak memang yalah panaslah bagi kita untuk benda-benda orang kata apa penerbangan ni dia menghakiskan semualah benda-benda yang kehidupan kan. So itu je lah yang macam bagi akak. okey. Terima kasih. Okay, sama. Apakah pendapat akak pasal pemanasan global ni? Macam Malaysia panas ni. Okey, sebenarnya Malaysia panas ni bukan disebabkan satu masalah memang pemanasan semua jadi kan, tapi sebab kita memang duduk negara kita ni memang kategori yang khatulistiwa, memang panas hujan memang sepanjang tahun. Jadi panas ni biasalah. Maksudnya macam tambah dengan sekarang ni macam-macam hilanglah apa kan. Jadi apa isu pemanasan global tu sampai sebejadi. Kira yang kita pun nak apa ekonomi nak kan. Macam pendapat akak untuk kurangkan pemanasan global. Kita kena jaga alam sekitar lah. Kan kalau kita dah banyak tebang pokok ke untuk industri apa, kita tanam balik. Kita cover balik dengan tanam pokok, apa-apa yang menyebabkan sungai jadi lah. Kita boleh, salah satunya macam tanam pokok, lepas tu sungai, kita jangan cemarkan sangat. Maksudnya memang tak boleh lah kalau pergi Pemanasan global kak. Tolong bagi pendapat anda. Pendapat anda tentang pemanasan global? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang pemanasan global. Saya Nunadira Syazwani binti Muhammad Syarisa. Dia bukan serius sangat tu. Hai, saya nak menerangkan pasal kesan Aduh. Pemanasan global ialah pemasaran terbuka. Cara menangani yang pertama, mengurangkan penggunaan bahan api fosil seperti
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6. Kami daripada kumpulan 6